Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada 87 orang yang hadir untuk kuliah pertama ataupun kelas pertama kita pada minggu ini, iaitu kelas pengajian kenegaraan HNP 3312 ataupun UPU 3312. Ini adalah grup O. Grup O. Kalau ada yang tersalah grup, dia kena keluar. So minggu ni adalah minggu add and drop. Jadi mungkin ada di antara kamu yang mungkin clash dengan jadual jabatan, dengan jadual khusus nanti kamu kena drop, dan mungkin ada orang lain yang akan masuk nanti. So minggu ni saya tak start lagi kuliah lah. Kalau kita start kuliah mungkin ada yang baru masuk, nanti dia akan terlepas lah. So minggu ni saya nak terangkan beberapa perkara. Yang pertama adalah berkenaan dengan proforma untuk khusus pengajian kenegaraan. Yang kedua untuk arahan tugasan. Tugasan yang kamu kena buat untuk semester ni A211 2021 2022. 2021 dan 2022 lah. Untuk semester ni, apa tugasan yang perlu kamu buat untuk kamu selesaikan bagi khusus pengajian kenegaraan. Ini adalah khusus wajib universiti dan 2 jam kredit lah. Okey, pertamanya kalau kita pergi mana-mana tempat sekalipun, kita ada pantang larang dia lah. Kita ada orang cakap syarat-syarat dia. Kalau masuk hutan pun ada pantang larang dia. Kena bawa tongkat, kena bawa apa, kena tak boleh cakap besar, tak boleh cakap yang bukan-bukan. So untuk kelas ni juga ada pantang larang dia juga. Untuk kelas saya ada beberapa syarat-syarat yang saya nak tetapkan lah untuk kesenangan semua dan juga untuk keseluruhan kelas kita supaya dia berjalan lancar. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan kehadiran. Kehadiran ni sangat penting. Sangat-sangat penting kerana apa? Kerana kalau kamu tak hadir kuliah selama 3 kali berturut-turut tanpa sebab, tanpa alasan yang kukuh, kamu nanti akan kena bar. Kamu akan nama kamu akan naik dan kamu akan dibar untuk menghadiri ataupun untuk kamu nak buat final assessment ataupun final exam. Jadi kalau kamu dibar, maksudnya kamu akan fail. Walaupun kamu buat tugasan berkumpulan, kamu jawab quiz, tapi kalau kamu tak jawab final assessment ataupun kamu dibar untuk ambil final assessment, kamu akan fail dan kamu akan ulang balik subjek. Kerana subjek ni adalah subjek wajib universiti yang semua pelajar kena ambil. Jadi rugi ya. Kerana subjek yang macam ni kamu sepatutnya dapat A, tapi kamu tak hadir kuliah, kamu kena bar, jadi kamu akan fail dan pointer kamu akan tarik juga. Sepatutnya kamu dapat A, tapi kamu tak hadir kuliah, kamu akan dibar dan kamu fail. Itu adalah berkenaan yang pertama. Jadi pada minggu ke-8 kami setiap syarah akan diaudit ataupun kami kena buat laporan minggu ke-8. Jadi dalam laporan tu dia ada prestasi akademik, dia ada macam-macam lah. Dia ada dari segi tugasan yang kamu kena submit dan sebagainya. Dan juga salah satu laporan yang perlu kami tulis adalah berkenaan dengan kehadiran. So minggu ke-8, minggu ke-7, minggu ke-7 tu kita akan buat audit kehadiran lah. Jadi kena ada orang cakap data ataupun bukti-bukti kehadiran tu kami kena tunjukkan. So kalau siapa yang tak hadir 3 kali berturut-turut tanpa sebab dan alasan yang kukuh, jadi dia nama dia akan naik lah. Nama dia akan naik dan dia akan diberi surat ataupun diberi amaran dan seterusnya. Dia akan dibar terus daripada mengambil final assessment dan kata dia akan fail untuk subjek ni lah. So itu yang pertama dari segi kehadiran. Dan yang kedua dari segi masa. Masa kelas kita pukul 4. So saya nak sebelum pukul 4 lah, sebelum pukul 4 kita masuk.
Kerana apa? Kerana kalau kita masuk lambat, dia akan mengganggu orang lain. Dia akan mengganggu kawan-kawan kita yang dah masuk awal, kita terpaksa tunggu kamu. Jadi bila terpaksa tunggu tu dia dia mengambil dia makan data internet kawan-kawan kita. Kalau kita pakai wifi tak ada masalah. Tapi ada di antara kamu, di antara kawan-kawan kita yang pakai top up, yang terpaksa beli internet secara harian. So internet dekat negara kita ni mahal berbanding dengan kalau dekat Indonesia saya rasa lebih murah lah. So kita kena masuk awal sebelum pukul 4 kita masuk, dan pukul 4 tu kita dah boleh start kuliah kita. Jadi kalau kita start awal, kita akan habis awal. Jadi untuk kelas saya paling lama pun sejam lebih sejam lebih. So kita cuba habiskan dalam masa 1 jam untuk tiap-tiap minggu. Kerana apa? Kerana saya faham keadaan kamu yang mana kamu menggunakan data internet yang banyak. Mungkin satu hari kamu ada 4-5 kelas satu hari. So berapa banyak internet yang perlu kamu guna? So saya faham lah. Jadi kita kalau boleh kita pendekkan masa kuliah kita cuba masuk cepat dan kita cepat habiskan kuliah kita. Itu dari segi masa. Yang ketiga dari segi grup WhatsApp. Yang ni penting juga. Yang ni penting, sangat-sangat penting. So untuk grup WhatsApp, saya nak wajibkan semua yang add untuk kelas saya ni, semua yang berada dalam kelas saya, grup O ni, kena masuk dalam grup WhatsApp yang saya buat dalam link dalam MyGuru. Dia masuk dalam MyGuru, dia tekan link tu, dia akan automatik masuk dalam grup WhatsApp ni. Dia wajib wajib kerana apa? Segala maklumat, segala announcement apa-apa saya akan hebahkan melalui grup WhatsApp. Takkan saya nak cari kamu seorang-seorang. Kalau ada apa-apa berita, apa-apa maklumat, maklumat tambahan berkenaan dengan kelas, berkenaan dengan apa-apa dengan kursus kita, saya akan sebarkan melalui grup WhatsApp. So kalau kamu tak ada dalam grup WhatsApp, kamu akan problem, kamu akan ketinggalan. So memang wajib kena ada. Kalau yang jenis yang suka orang cakap anti-sosial, dia tak boleh ada grup WhatsApp, dia tak boleh ada media sosial, apa semua, saya rasa dia kena tarik diri daripada grup saya lah. Dia kena duduk grup yang pesyarah yang boleh terima dia macam tu. So untuk kelas saya wajibkan semua untuk berada dalam grup WhatsApp lah. Saya percaya semua dalam ni memang ada smartphone. Kalau tak ada smartphone, kena beritahu. Kena beritahu lah. Kita tengok macam mana apa kita boleh selesaikan lah. So ada 3 cakap syarat dan pantang larang yang saya rasa tak berat pun untuk kamu ikut. Dan satu lagi dari segi pakaian. Dari segi pakaian tu kita kalau kita temu muka tu mungkin kita titik beratkan lah. Tapi kita buat secara online. Dari segi pakaian tu pakailah pakaian yang sesuai. Jangan pakai keplekat, yang pakai ni pakailah t-shirt, pakai apa yang bersesuaian lah. So yang perempuan tu jangan pakai pakaian seksi, nanti dia mengganggu orang lain. So walaupun kita tak buka kamera, tapi minggu depan saya nak kamu buka kamera. Minggu depan insya-Allah saya akan setting kepada Google Meet supaya lebih ringan dan lebih jimat data. Sebab orang cakap kalau pakai Webex ni dia lebih, orang cakap lebih berat. Dia menggunakan banyak data kita. So minggu depan saya try setting untuk pakai Google Meet. Dan saya harap minggu depan kita boleh buka kamera lah. Kita boleh check tengok kamu buat apa ni. Macam sem-sem lepas saya dapat kantoi kan. Saya buat kuliah. Lepas tu saya tamatkan awal. Dalam 20 minit saya dah stop. Jadi kita tengok, kita boleh tengok ada yang stay sampai pukul selama sejam, maksudnya dia tak ada kat situ. Dia tak ada kat situ, dia buka aja, dia pasang, dia tinggal, dia pergi kat mana-mana, dia pergi lepak dengan kawan ke, dia pergi buat kerja lain ke, tak ada masalah. Jadi itu adalah orang cakap dia tipu diri sendiri. Dia bukan tipu saya. Saya kalau kamu tipu, saya tak ada apa-apa kesan pun. Saya tetap dapat gaji saya tiap-tiap bulan
Dan yang ruginya adalah kamu sendiri. Kamu tipu diri kamu tipu mak ayah kamu. Mak ayah kamu mengharapkan kamu belajar tapi kamu tak masuk. Kamu tak dapat ilmu, kamu rugi lah. Kamu tak dapat ilmu, kamu tak dapat apa yang kita belajar pada minggu tu dan sebagainya. So benda ni kena ambil berat lah supaya kita dapat fokus kepada pelajaran kita dan supaya kita dapat habiskan semester ni dengan pointer yang cemerlang. So untuk kelas saya, untuk sains yang lepas, kebanyakan dia dalam 98% mesti dapat A. A minus. Tak ada yang dapat B, yang dapat C. Jarang lah. Kalau ada pun dia betul-betul problem. Sangat-sangat. Tak buat tugasan, tak jawab kuis dan sebagainya. Tak masuk kelas. Jadi saya nak tolong kamu supaya kamu dapat markah yang cemerlang. Tapi kamu kena bagi komitmen yang penuh. Kena ada komitmen lah kita belajar ni. Harapan mak ayah kita hantar kita ke universiti. Saya tengok kamu dalam kalau ikut dalam senarai ada yang tahun 1, SEM 2, ada yang tahun 2, SEM 3. So panjang lagi masa kamu. Panjang lagi masa kamu. Kamu belajar di sini selama 4 tahun. Lepas tu kamu akan masuk alam pekerjaan. Masuk alam pekerjaan, kamu akan berumah tangga, kamu akan bina keluarga kamu. So jadi kamu kena fokus belajar supaya kamu dapat pointer yang cemerlang dan seterusnya nanti kamu akan dapat kerja yang bagus untuk kamu menolong keluarga kamu ataupun mengubah nasib keluarga kamu ataupun kamu nak membina keluarga kamu yang penuh. Orang cakap masa depan kita tak tahu lagi macam mana. So sekarang pun kita tengok penuh cabaran dari segi ekonomi dan sebagainya. Tengoklah sekarang kamu nak belajar pun kena ada gadget. Bayangkan nanti kalau kamu dah ada anak dan semua, saya rasa wajib dah kot kena ada laptop seorang satu. So benda tu adalah kos. Jadi kalau kamu tak dapat kerja yang bagus, kamu tak mampu untuk beli laptop ataupun gadget dekat anak-anak kamu nanti, jadi dia akan ketinggalan lah. Sama juga untuk mengubah kehidupan keluarga kamu. Ada di kalangan kita daripada golongan yang miskin, golongan yang tak berkemampuan macam saya. Saya daripada keluarga yang miskin lah. Ayah saya bekerja petani, mak saya suri rumah, tolong ayah-ayah saya. Jadi kita sedar diri dan kita belajar bersungguh-sungguh supaya kita dapat ilmu dan juga dapat kerja yang bagus untuk kita mengubah kehidupan keluarga kita. Walaupun kamu daripada keluarga yang senang, tapi kalau kamu berjaya, kalau kamu dapat kerja yang bagus nanti, kamu jadi pegawai, kamu jadi cikgu, kamu jadi CEO mana-mana syarikat, kamu dapat kerja yang bagus, jadi dia akan membanggakan mak ayah kamu dan mak ayah kamu dapat menumpanglah kesenangan kamu nanti ya. So kena fokus belajar, dapat pointer yang bagus. Pointer ni sangat-sangat penting kerana saya selalu pesan kepada student saya, jaga pointer kalau boleh 3 pointer ke atas. Sebab first majikan yang bakal majikan kamu akan tengok adalah pointer kamu. Kamu isi borang, dia minta tulis pointer berapa apa semua. Okey, bila dia dapat borang kamu, dia akan tengok, oh budak ni pointer 3.8. Okey, kita panggil dia. Kita panggil dia. Bila dia panggil, barulah kamu akan tunjukkan skill kamu. Sama ada skill bercakap, sama ada skill kepimpinan apa semualah. Itu adalah skill kamu. So first dia akan tengok pointer kamu. Sebab kamu kena ingat untuk dapatkan kerja ni masa hadapan dia sangat-sangat mencabar. Dia akan pilih yang terbaik. Jadi satu pekerjaan tu yang minta dia bukan 100 orang. Yang minta dia adalah beribu-ribu orang. So kena jadi yang terbaik. Di antara yang terbaik. So kita nak tunjuk kita terbaik. First kena tunjuk pointer kita lah. Barulah kita boleh tunjuk skill. Bila dia panggil baru kita tunjuk skill kita. Kalau kita pointer kita cukup-cukup makan 2.8, 2.5, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebab ramai lagi yang pointer yang tinggi lah. So kena jaga itu adalah pesanan-pesanan saya kepada kamu.
untuk kita sama-sama cemerlang lah nanti ya. So azan tengah kumandang, kita stop sebentar. Okey, kita sambung balik. Untuk hari ini saya nak, kita tak ada kita tak start kuliah lagi ya. Kita tak start kuliah lagi kerana masih di airdrop, dan kalau kita start nanti mungkin kawan-kawan yang akan baru masuk minggu depan dia akan ketinggalan. So minggu ni saya nak terangkan kepada kamu beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan proforma khusus, dan yang kedua adalah berkenaan dengan tugasan, arahan tugasan. Apa tugasan yang kamu kena buat untuk semester ni lah. Okey ya. Okey, sebelum tu saya nak share kamu proforma. Ya. Okey. Nampak ke? Nampak doktor. Nampak Nampak, doktor. Nampak. Okey ya. Untuk proforma ni saya nak clearkan kepada kamu lah, sebab setiap semester pensyarah ni diwajibkan untuk paparkan proforma dan terangkan proforma ni kepada setiap pelajar-pelajar dia. Jadi untuk kursus ni adalah kursus pengajian kenegaraan, kod khusus HNP 3312 atau UPU 3312. UPU tu adalah kod baru, dan kamu nanti jangan terkejut sebab mungkin dia akan tukar. Dia akan pakai UPU 3312. So kena ingatlah, HNP ataupun UPU tu sama saja. Nilai kredit dia adalah 2 jam kredit. 2 jam kredit, walaupun dia 2 jam kredit, tapi kalau kamu dapat A, dia akan naikkan pointer kamu, dan juga kalau kamu fail, dia akan tarik pointer kamu turun. Kena ingat lah. So diharapkan untuk semester ni, kelas ni saya nak kamu dapat 100% A. Kena capai 100% A, kena bagi komitmen lah terhadap kuliah, tugasan dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan sinopsis kursus ni memberi penekanan kepada aspek-aspek dalam kenegaraan Malaysia, meliputi sejarah negara. Kita akan belajar berkenaan sejarah pembentukan Malaysia, sejarah kemerdekaan Malaysia, sejarah orang cakap pembentukan Malaysia, macam mana Malaysia dijajah,
macam mana penjajahan berlaku, penentangan terhadap penjajahan dalam negara dan sebagainya. So sejarah-sejarah ni kita belajar sejak daripada kita sekolah menengah ataupun sekolah rendah lagi kita dah belajar. Jadi kita nak recall balik, kita nak belajar balik macam mana sejarah-sejarah dalam negara kita. Dalam kursus ni juga kita akan belajar berkenaan dengan sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran yang diamalkan oleh negara kita. Macam mana negara kita mengamalkan sistem pentadbiran, sistem pemerintahan, perlembagaan. Kita nak belajar apa peruntukan-peruntukan perlembagaan dalam negara kita, apa perkara-perkara yang perlembagaan yang dilaksanakan dalam negara kita, yang diperuntukkan dalam negara kita, dasar-dasar kerajaan, perkara-perkara asas perlembagaan, contohnya seperti perkara 152. Saya nak tanya kamu, perkara 152 ni berkenaan dengan apa? Sebab kamu pun dah belajar kan? Mungkin kalau daripada STPM tu mesti dah belajar. Perkara 152 berkenaan dengan apa? Ini adalah basic kepada perkara-perkara yang terkandung dalam perlembagaan. Apa dia? Perkara 152. Perlembagaan Malaysia bukan? Perlembagaan Malaysia, perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Apa yang berkaitan dengan perkara 152 tu? Bahasa. Ya, Bahasa betul kebangsaan. Bahasa Melayu. Sebagai bahasa kebangsaan. So benda-benda basic ni lah kita akan belajar nanti, dan peruntukan-peruntukan perlembagaan yang lain lah. Dasar-dasar kerajaan, proses pembinaan negara bangsa kita akan belajar dalam subjek pengajian kenegaraan. Contohnya sistem politik, pilihan raya kita akan belajar. So ilmu pengajian kenegaraan ini merentasi pelbagai disiplin, di antaranya sejarah, sosiologi, antropologi, sains politik, undang-undang dan ekonomi. Kebetulan negara kita ataupun negeri Melaka akan menghadapi PRN, Pilihan Raya Umum Negeri. Jadi pilihan raya negeri, jadi kebetulan kita dah start kuliah, jadi kita akan bincangkan dalam kuliah kita nanti. Kita raikan perbezaan pendapat, kita raikan orang cakap ilmu yang kamu ada, tetapi dengan fakta dan juga fakta-fakta serta penuh dengan disiplin ilmu lah. Tapi ikut ideologi kita masing-masing, dan juga orang cakap jangan cepat koyak. Kalau kita contoh kita tak sokong ni tapi kawan kita sokong ni, jangan. Kita raikan perbezaan pendapat dan juga kita bahas dengan penuh berhemah dan penuh dengan disiplin ilmu. Okey ya. Okey, yang ketiga adalah nama staf akademik. So nama staf akademik kita ada 10 orang pensyarah untuk semester ni. Jadi kalau kamu nanti mungkin esok, mungkin lusa dah keluar jadual yang muktamad, dia clash. Kamu mungkin kelas ni clash dengan jadual orang cakap jadual khusus kamu, khusus jabatan kamu kena drop dan kamu kena pilih pensyarah yang lain ataupun grup yang lain. Sebab kami, macam saya ada 6 grup. Untuk semester ni saya ada 6 grup, dan kalau ikut dalam list yang saya dapat, 6 grup, satu kelas tu ada 120 orang kapasiti. Jadi maksudnya dekat 700 orang kena handle lah. Jadi anak murid saya 700 orang. Nanti nak isi markah ni putus jari nak masuk markah. Susah. Banyak sangat Jadi nanti kalau kamu kena check balik, mungkin ada yang masuk hari ni, minggu depan kita tak jumpa sebab dia dah drop, dia kena add grup yang lain, ataupun dia tak berminat untuk duduk kelas ni, dia kena masuk kelas lain lah. Okey ya. Okey, semester 1 kan. Semester 1 tahun 1, tahun 2 ada. Okey, seterusnya yang keenam adalah, yang kelima prasyarat tak ada. Yang keenam hasil pembelajaran khusus ataupun course learning outcome. Dia panggil CLO.
Jadi bila kita dah belajar kursus ni, apa hasil dia? Ini dia hasil dia. Ada 3 hasil dia. Yang pertama, menjelaskan tentang sejarah Malaysia. So bila kita dah belajar kursus ni, nanti kita akan dapat menjelaskan tentang sejarah Malaysia, sejarah pembentukan Malaysia, sejarah kemerdekaan Malaysia dan sebagainya dengan lebih jelas lah, dengan lebih jelas. So kita, kalau kita nak bincang dengan kawan-kawan, nak bincang dengan orang-orang kampung pun, kita dah boleh jelaskan dengan baik ya. Okey, CLO yang kedua, kita dapat menerangkan evolusi pentadbiran negara menggunakan teknologi terkini. Itu adalah CLO yang kedua. So sekarang pun kita dah menggunakan teknologi yang terkini. So kelas sekarang pun pakai internet, pakai online, pakai gadget, pakai laptop, pakai komputer dan sebagainya. Itu adalah merupakan teknologi yang terkini. So dalam evolusi pentadbiran negara sekarang ni pun dah banyak pakai evolusi yang terkini lah. Contohnya aplikasi-aplikasi online, MySejahtera sebagainya. So kita banyak menggunakan aplikasi yang terkini ya, ataupun teknologi yang terkini ya. Okey, untuk CLO yang ketiga, kita dapat memamerkan nilai-nilai seorang warga negara yang bertanggungjawab berdasarkan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan. Bila kita dah belajar subjek ni, kita akan menjadi seorang yang kita dah faham apa sistem pentadbiran negara kita, apa sistem sistem politik negara kita, apa negara kita, apa peruntukan perlembagaan yang ada dalam negara kita, yang mana kita seorang warga negara Malaysia perlu patuh dan orang cakap kena patuh terhadap undang-undang yang bertulang belakangkan kepada perlembagaan persekutuan. Jadi contohnya macam nanti pilihan raya negeri Melaka. Kamu mungkin dah daftar sebagai pengundi. Kalau dia aplikasikan undi 18 tahun, kamu rasanya dah layak untuk mengundi. So bila dah layak untuk mengundi, itu adalah merupakan tanggungjawab kamu untuk memilih seorang pemimpin yang dikira boleh membawa suara kamu ke peringkat atas dan juga boleh membela nasib kamu nanti. So nanti nak mengundi, kena pilih betul-betul lah. So zaman sekarang ni tak sama macam dulu. Kalau dulu dia punya sikap mengundi dulu lain. Kalau macam zaman saya dulu, sikap mengundi lain. Dia lebih memilih kepada sentimen kepartian. Contohnya parti PAS, contohnya parti UMNO, Barisan Nasional, DAP dan sebagainya, PKR. Kalau dulu kalau letak logo parti tu, kita akan pilih logo tu. Tak kira lah calon tu daripada mana dan apa. Jadi tapi sekarang ni sikap mengundi masyarakat sekarang ni dah berbeza. Kerana apa? Kita dah banyak ilmu, kita dah pandai, kita dah celek IT, kita dah dapat macam-macam. So sekarang ni lebih kepada memilih calon, bukan lagi memilih parti. Kalau dulu, kalau contohnya kalau parti Barisan Nasional, dia orang letak katak pun orang akan undi. Sebab dia memilih parti, dia bukan memilih calon. Contohnya parti PAS, dia letak lembu. Orang akan undi juga sebab dia memilih parti tu yang mewakili lembu tu mewakili parti PAS. Macam tu lah. Contoh ni adalah contoh. Tapi sekarang ni adalah berlainan. Sekarang ni kita cenderung kepada sikap mengundi kita adalah memilih calon. Kita memilih calon lah. Kalau calon tu dikira boleh membawa suara kita ataupun kita lebih mengenali dia, kita pilihlah dia. So itu adalah merupakan kuasa dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Kalau kita tak mengundi, kita jenis yang alamak dia orang ni kadang kabut lah, bergaduh sana sini, malah aku nak mengundi. So kita adalah merupakan seorang warga negara yang tidak bertanggungjawab terhadap negeri kita, terhadap bangsa kita, terhadap negara kita. So tak boleh lah. So kena tunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia untuk mengundi nanti ya. Siapa warga-warga negeri Melaka, dia kena mengundi lah nanti kalau dia layak mengundi ya. So ini adalah merupakan 3 CLO yang kita
ataupun course learning outcome yang kita akan dapat selepas belajar subjek pengajian kenegaraan. Okey. Yang ketujuh adalah pemetaan hasil pembelajaran kepada kursus dengan hasil pembelajaran institusi. So hasil pembelajaran institusi ini telah ditetapkan oleh MQA ataupun Malaysia qualify orang di bawah kementerian jugalah. So dia tetapkan ada 8 ILO hasil pembelajaran institusi, tetapi yang ni yang lama. Sekarang ni kita ada 11 ILO, tapi yang ni yang mungkin sistem ni tak update lagi. Okey ya. Seterusnya kita tengok topik-topik ataupun konten yang kita akan belajar selama 14 minggu kuliah kita pada semester ini. Yang pertama, minggu pertama asas kenegaraan, sepatutnya kita dah start, tapi kita akan start minggu depan sebab masih lagi add drop time. Jadi kalau kita start sekarang mungkin yang baru masuk nanti akan ketinggalan lah. So kita akan belajar asas kenegaraan, konsep dan takrif kenegaraan, bentuk-bentuk negara dalam dunia ni, konsep dan jenis-jenis kerajaan yang ada dalam dunia ni. Okey, itu untuk minggu pertama. So minggu kedua dan minggu ketiga kita akan belajar tentang sejarah perkembangan tanah Melayu, penjajahan dan pembinaan negara bangsa. So ni kita belajar sejarah lah, kita recall balik apa yang pernah kita belajar dulu. So saya rasa untuk topik-topik sejarah ni kita akan pendekkan, kita akan sentuh poin-poin yang penting saja kerana kamu dah belajar banyak. Benda ni mungkin kamu dah tahu lebih, dan kita akan recall balik sikit-sikit ataupun poin-poin yang penting yang mungkin yang akan masuk final exam lah. Macam tu lah. Okey, untuk minggu 4 dan minggu kelima kita akan belajar berkenaan dengan pembinaan negara bangsa dan perlembagaan. Ini adalah penting juga. Antara yang kita akan sentuh adalah kebangkitan semangat kebangsaan, melawan penjajah, pemberontakan melawan penjajah, Melayu Union, Persatuan Tanah Melayu, proses ke arah kemerdekaan, perlembagaan, konsep dan sejarah pembentukan perlembagaan negara kita. Kalau sen lepas kalau tak salah, kalau final assessment dia suruh buat poster tentang proses pembentukan perlembagaan. Untuk sen ni tak tahu lagi, belum dibincangkan lagi lah. So peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan kita akan belajar nanti dan sebagainya. Okey, untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 kita akan sentuh tentang pembentukan Malaysia pada 1963 dan rukun negara. Ini pun sejarah juga. Jadi kita akan sentuh secara terpilih lah. Untuk minggu ke-8 dan minggu ke-9 kita akan belajar tentang sistem pemerintahan dan pentadbiran negara. So ini sangat-sangat penting. Dalam sistem pemerintahan ni kita ada federalism. Sebelum ni kita tak tahu apa federalism. So nanti kita akan belajar apa itu federalism. Raja berperlembagaan. Apa itu raja berperlembagaan? Raja duduk atas perlembagaan ke apa ke? Demokrasi berparlimen dan proses pilihan raja di Malaysia. So benda-benda ni kita akan belajar seiring dengan isu-isu semasa dalam negara kita. So kita boleh bahaskan isu-isu semasa. Untuk kelas saya nak galakkan kamu. Untuk kelas saya nak galakkan kamu supaya kamu belajar bercakap di khalayak ramai, belajar bercakap, berkomunikasi dengan kawan, supaya apa? Supaya benda ni kamu biasa dan nanti kamu akan hadapi cabaran-cabaran benda ni adalah orang cakap akan hadapi benda ni dengan orang cakap dengan tenang supaya kamu dah biasa. Contohnya nanti kamu nak pergi latihan mengajar. Kamu nak jumpa anak-anak murid kamu. Latihan mengajar ada 2 kali. Yang pertama LM1 dan LM2. Lepas tu dah habis belajar nanti kamu nak kena interview. Nak interview tu yang paling penting sekali. So bermula daripada sekarang kita kena belajar bercakap,
belajar berkomunikasi dengan baik dengan kawan-kawan supaya kita membina confidence dalam diri kita. Kalau salah cakap tak ada masalah, kita belajar. Nama pun pelajar. Saya sekalipun, saya pun belajar juga. Macam kamu juga dulu. Kita belajar dari semasa ke semasa. So saya nak galakkan kamu supaya kita aktif dalam kelas dan kita belajar supaya nanti di kemudian hari kamu senang, kamu lebih confident, kamu tak ada masalah untuk bercakap dengan panel-panel, penemu duga ataupun depan anak murid. Kalau kamu tak aktif, kalau kamu tak belajar daripada sekarang, nanti kamu nak latihan mengajar, susah, nanti payah. Bercakap depan anak murid pun tergetar-getar, nanti dapat markah yang rendah lah. So, saya nak kamu belajar lah. Kita sama-sama belajar, jangan malu-malu, jangan segan, kita ambil kesempatan ni untuk tingkatkan kita punya keyakinan diri untuk bercakap di depan orang ramai. Mungkin di kalangan kamu nanti akan jadi pemimpin, kita tak tahu. Akan jadi menteri, akan jadi Perdana Menteri, kita tak tahu. So, kita belajar daripada sekarang. Okey, seterusnya pada minggu ke-10, 11, 12, kita akan belajar berkenaan dengan dasar-dasar negara, dasar-dasar ekonomi, dasar politik, dasar sosial, dasar luar Malaysia, peranan Malaysia di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Untuk minggu ke-13 dan 14, minggu-minggu terakhir, kita akan sentuh tentang topik kenegaraan Malaysia, masalah dan cabaran masa depan. Ini masalah tentang integrasi nasional, hubungan antara kaum, ekonomi, isu-isu politik, isu sosial, isu budaya, isu pendidikan dalam negara kita. So kita ada 14 minggu kuliah yang kita akan hadapi untuk semester ini, iaitu semester A 211, sesi 2021 dan 2022. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? Okey, kalau tak ada apa-apa nak tanya, kita teruskan dengan apa tugasan yang perlu kamu laksanakan untuk selesai semester ni. Kita ada 4 tugasan ataupun 4 yang perlu kamu buat. Yang pertama, kita ada kuis 20 markah. Kita akan buat pada minggu ke-7. Kuis ni kita akan laksanakan pada minggu ke-7 dan kita akan laksanakan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi kuis. Jadi 20 markah, 20 soalan objektif, 20 markah lah, 20% lah. Jadi 20 soalan objektif tu, soalan dah ada, jawapan pun dah ada. Cuma kamu pilih ya yang mana jawapan dia. Jadi senang kan untuk pilih, untuk jawab nanti ya. So kita akan buat secara online lah dan live lah minggu ke-7. Okey, untuk yang kedua adalah tugasan berkumpulan. So selepas ni saya nak kamu bentuk kumpulan lah, satu kumpulan 10 orang dan kita akan bentuk kumpulan supaya kita dapat buat nanti tugasan berkumpulan. Tugasan berkumpulan ni 40 markah. Apa yang kamu kena buat tugasan kumpulan nanti saya akan terangkan selepas saya terangkan habis terang berkenaan dengan performa. Okey, untuk tugasan yang kedua adalah tugasan berkumpulan 40 markah. Okey, untuk tugasan yang ketiga adalah tugasan individu. 10 markah. Apa tugasan dia nanti saya akan terangkan dalam arahan tugasan nanti. Okey, so 20, 40, 10 dan 70. 20 untuk kuis, 40 untuk tugasan berkumpulan dan 10 untuk tugasan individu. 70 markah. Mana lagi 30? 30 adalah final assessment ataupun final exam lah. So final assessment adalah 30 markah. So kita akan laksanakan secara atas talian juga macam sen-sen lepas. Kamu kena buat dan dia akan diberi masa selama 2 minggu untuk buat tugasan final assessment. So 70 tambah 30, 100%. So itu adalah tugasan yang perlu kamu laksanakan untuk semester ini. So perincian dia nanti saya akan saya akan terangkan dalam arahan tugasan. Okey, keperluan khas tak ada, rujukan. Ni ada beberapa rujukan, nanti kamu boleh rujuk lah. Dan setakat ni tak ada lagi rujukan khusus untuk saya berikan kepada kamu ataupun untuk kamu kena beli ke apa, tak belum ada lagi lah. Nanti kita tengok daripada
Penyelaras, tengok dia cakap apa. Seterusnya tak ada. Okey, ada apa-apa soalan nak bertanya tentang performa untuk kursus pengajian kenegaraan? Boleh bertanya sekarang. Okey, semua clear ke? Ya. Ya, Buat masa doktor. ini clear, doktor. Clear, doktor. Okey, kalau clear kita teruskan dengan arahan tugasan. Ni ke? Kan. Sorry. Share. Ya. Okey. Okey, untuk kelas saya jangan malu-malu lah. Yang malu-malu dengan Pak Wer, dengan Mak Wer korang tak malu, dengan kelas malu pula. Tak timbul lah pula dia ni. Share. Okey. Nampak? Nampak tak? Nampak. Pak doktor. Nampak. Doktor besarkan sikit boleh? Besarkan sikit. Okey, boleh. Okey, boleh? Thank you. Okey, ini adalah merupakan arahan tugasan, dua tugasan yang saya cakap tadi. Yang pertama tugasan berkumpulan dan yang kedua adalah tugasan individu 10 markah. Sebab kita ada 4. Yang pertama kuis 20 markah, yang kedua tugasan berkumpulan 40 markah, yang ketiga tugasan individu 10 markah dan yang keempat adalah final assessment. Okey, ini adalah dua arahan tugasan yang perlu kamu faham dan jelas. Okey, yang pertama adalah tugasan berkumpulan. Apa yang kamu kena buat adalah kamu kena bentuk kumpulan nanti dan apa tugasan yang kamu kena buat adalah kamu kena buat ulasan artikel berbentuk slide PowerPoint presentation. 40 markah ni. Banyak Jadi ulasan ni kamu terror lah kan. Zaman-zaman sekarang ni, budak-budak zaman sekarang ni dengan terror buat PowerPoint, buat design, buat grafik dan sebagainya. Ini memang kepakaran kamu lah. So, detail nanti saya akan terangkan. Okay. Tugasan individu, yang kedua adalah tugasan individu yang tadi saya kat 10 markah tu. Nanti saya akan terangkan di bawah. So, kita masuk kepada tugasan berkumpulan iaitu ulasan artikel dalam bentuk slide PowerPoint presentation. Setiap pelajar akan diberikan kumpulan dan artikel terpilih oleh pensyarah masing-masing. So nanti saya akan, bila dah bentuk kumpulan nanti, saya akan berikan senarai artikel dan saya akan tetapkan kumpulan 1 artikel ni, kumpulan 2 artikel tu, kumpulan 3 artikel tu. Saya akan bagi artikel dan setiap kumpulan dikehendaki untuk membuat ulasan artikel yang dipilih oleh pensyarah. Ulasan kat artikel tersebut perlu ditulis dalam bentuk slide PowerPoint presentation. Kena ingat slide PowerPoint ni dia hanya point-point tau. Bukan kita ambil copy paste daripada artikel tu, lempar dekat PowerPoint kita. Bukan, itu tak boleh So ulasan tersebut merangkumi bahagian muka hadapan. Dia kena ada muka hadapan, kena ada pengenalan, isi kandungan artikel, penutup dan rujukan. Ini standard. So kita akan masuk satu demi satu. Untuk muka hadapan, elemen yang ada dalam muka hadapan ni adalah seperti maklumat ahli kumpulan. So kena jelas nama metrik dengan betul. Sebab kamu dah lama kat rumah ni, mungkin nama metrik pun dah lupa. Macam saya lepas, dia terlupa nama metrik, dia tulis nama IC. Jenuh kami nak cari. Nak bagi markah dia, nak cari nama, sebab nak cari nama kan banyak sangat kita cari melalui nombor senang. Jadi dia letak nama IC dia, habis tak jumpa nama IC dia letak. Dia kadang-kadang ada yang tulis nombor metrik pun salah. Dia tulis nama metrik kawan dia.
Itu masalah juga. So kena tulis nama matrik yang betul, nama yang betul. Lepas tu dia kena ada nama pensyarah. Nama pensyarah ni kena betul. Kalau salah aku luku kepala, aku potong 50 markah. Habis markah. So nama pensyarah kena betul lah. Bukan apa. Ada di kalangan pensyarah-pensyarah ni dia sensitif. Kalau saya tak ada masalah pun. Saya potong je 60 markah, 70 markah, habis markah kamu. So ada pensyarah-pensyarah ni dia sensitif. Nama dia pun salah, dia cakap dia aim kamu sampai kamu habis belajar. Dia aim kamu. Budak ni problem dia kat nama dia pun tulis salah dia kat. Terutamanya pensyarah-pensyarah di jabatan kamu lah. So kena ambil perhatian dan nama pensyarah ni adalah orang cakap tok guru kamu kena kenal lah dia. Okey, yang ketiga nama dan kod khusus kena ada. Maklumat artikel seperti tajuk artikel, penulis artikel, nama jurnal, tahun terbitan, volume isu dan muka surat artikel. So benda ni memang ada di artikel yang saya akan bagi kepada kamu nantilah. So benda ni adalah muka hadapan yang perlu ada di muka hadapan slide kamu. Okey ya, faham ah? Okey, seterusnya pengenalan. Pengenalan kena ada ulasan ringkas artikel yang dipilih ataupun yang terpilih. Contohnya artikel ni berkenaan pasal apa, ditulis oleh siapa, berkenaan dengan isu apa, artikel ni kena tulislah sebagai pengenalan. Okey, isi kandungan. Isi kandungan slide kamu kena ada menyatakan isu-isu utama yang dibangkitkan oleh penulis artikel serta penjelasan sama ada isu tersebut menarik atau tidak. So, kamu kena buat penjelasan lah sama ada isu yang ditulis oleh penulis artikel tu menarik atau tidak. Contohnya, isu artikel tu, isu perempuan betul, perempuan sentiasa betul, lelaki sentiasa salah. Kena tulis lah menarik ke tak isu ni. Contohnya macam tu lah kan. Okey, seterusnya apa yang perlu ada dalam isi kandungan adalah implikasi artikel atau kesan artikel tersebut kepada cara anda melihat dan berfikir. Ini adalah mengikut cara anda tersendiri ataupun ahli kumpulan kamu lah. Isu-isu yang dibincangkan. Mengikut pandangan ahli kumpulan kamu. Okey, yang ketiga adalah penilaian dan perbincangan kekuatan dan kelemahan artikel tersebut. Kamu kena nilai artikel tersebut sama ada artikel ni lemah ataupun kekuatan. Kena ada dua. Kena ada dua. Kekuatan artikel ni di bahagian mana, di hujah yang mana. Kelemahan artikel ni di hujah yang mana, di bahagian yang mana. So kena ada dua-dua tu lah. Okey, seterusnya adalah rujukan. Ulasan artikel yang dibuat perlu disokong dengan sekurang-kurangnya 3 sumber rujukan yang lain. Kena ada rujukan yang lain selain daripada rujukan artikel. Kena sokong. Sebab rujukan ni penting. Apa-apa kita buat penulisan akademik, rujukan adalah sangat penting. So nak rujuk, kena rujuk rujukan yang berautoriti. Tak bolehlah nak rujuk siakap keli ke, keli Afrika ke, jerung merah ke, tak boleh. Majalah mangga ke tak boleh. Dia kena rujukan yang berautoriti. Berautoriti maksudnya yang diyakini sumbernya lah. Sumber rujukan tersebut boleh terdiri daripada buku, jurnal, surat khabar atau laman web yang diyakini sumbernya. Contohnya macam sumber-sumber berita bernama TV dekat laman web, bernama online, utusan online, sinar harian. Itu adalah sumber rujukan yang berautoriti ya. Sumber rujukan daripada Wikipedia atau Blogspot adalah dilarang sama sekali. Contoh itulah macam siakap keli, rujukan Facebook kawan-kawan kamu, jerung merah lah apalah, keli Afrika, semut merah, tu tak boleh. Dilarang sama sekali. Kalau ada tengok ada tulis rujukan tu, potong markah. Okey, seterusnya adalah penutup. Penutup ni kamu kena merumuskan artikel dan menyatakan pendapat kumpulan kamu tentang artikel tersebut.
sama ada artikel ni bagus, perlu diketengahkan, menjadi sumber rujukan utama untuk pelajar-pelajar dan sebagainya lah. Contoh lah, itulah. Okey, kesembilan, elemen seperti grafik, bunyi, animasi turut diambil kira. So benda-benda ni kamu memang lebih pakar lah. Pemilihan gambar yang bersesuaian dengan artikel yang diperolehi juga digalakkan. Kena ada gambar-gambar juga lah yang berkaitan dengan artikel yang diberi. Okey, pelajar disarankan untuk merujuk rubrik yang disediakan. So nanti saya akan share dengan kamu rubrik pemakahan untuk supaya kamu dapat skor markah yang lebih bagus, yang lebih baik lah, yang maksimum. Slide yang disediakan mestilah tidak melebihi 20 slide, termasuk muka depan rujukan dan gambar-gambar. Jangan lebih pada 20 muka surat, 20 slide. Maksudnya 20 slide tu semua terkandung dalam tu, muka depan rujukan, gambar-gambar, gambar kamu ke, gambar ahli kumpulan kamu ke, semua termasuk dalam 20 slide tu. Sebabnya bayangkan kalau satu kelas ada 10 kumpulan, saya ada 6 kelas. Maksudnya 60 slide. Nak kena tengok, pening kepala. Banyak. Jadi tugasan ini perlu dihantar pada minggu ke-6. Tapi untuk kelas saya bagi kelonggaran lah kepada kamu. Tapi jangan beritahu kat orang kelas lain tau. Ini untuk kelas saya saja. Saya bagi masa kepada kamu sampai minggu ke-9. So minggu 9 tu kamu wajib kena submit. Dan siapa yang submit? Yang submit hanyalah ketua kumpulan sahaja. So nanti bentuk kumpulan, lantik seorang ketua kumpulan untuk submit tugasan tu. Jadi nak submit tugasan tu, nak submit kat mana? Submit dekat MyGuru dan saya akan sediakan tapak khas untuk kelas ni. Kelas O. Jangan submit merata-rata tempat, nanti saya tak jumpa, kamu tak ada markah. Jadi kena submit kat tapak khas yang saya akan sign kepada kamu lah. So ketua kumpulan kena pastikan setiap ahli ada nama dalam tugasan tu. Jadi kena pastikan nama matrik dia orang betul dan barulah submit dalam tapak yang saya akan sediakan. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya berkenaan dengan tugasan berkumpulan? So tugasan ni mungkin ada presentation lah. Kita akan buat pada minggu ke-9 lah. Seiring dengan kamu submit. Mungkin 2 minggu dah selesai kot untuk bentang. Ataupun seminggu ke. Seminggu saya rasa mungkin tak selesai kot. Mungkin 2 minggu lah untuk selesaikan pembentangan lah. Okey, ada apa-apa soalan? Clear ke semua? Tidur ke semua? Yes, doktor. Clear. Tak tidur. Bagus. Kena semangat. Belajar kena semangat lah. Walaupun petang ni mengantuk kan. Semangat kita. Semangat doktor. Semangat. Lepas ni boleh kita habis cepat, boleh lah pergi yang nak main bola ke, nak berjoging ke, nak jaga badan, nak bagi slim ke apa. Sebab duduk kat rumah kan, mak masak sedap. Ayah sediakan lauk-lauk yang kegemaran anak yang disayangi. Tambah berat badan lah. So petang-petang kena berjoging lah untuk cover balik Okey, kita teruskan untuk tugasan individu yang 10 markah saya cakap tadi. Apa yang kamu kena buat adalah, so kamu kena buat ulasan tentang webinar. So webinar ni jabatan akan tetapkan tarikh. Mungkin dia buat pada hari Minggu lah supaya semua student dapat masuk Kamu diwajibkan untuk menghadiri webinar tersebut dan kamu kena buat satu ulasan dan hantar submit kepada pensyarah masing-masing lah. Dan kalau untuk saya akan buat tapak dalam MyGuru dan kamu kena submit. Ini adalah tugasan individu dan markah dia 10 markah. So ulasan perlu meliputi isi-isi penting dalam pembincangan webinar tersebut serta impak webinar tersebut kepada diri anda, diri kamulah. Panjang ulasan adalah tidak melebihi 300 patah perkataan. Ini pun ada format dia, nanti saya akan share kepada kamu dalam MyGuru ataupun dalam grup WhatsApp. Sebab itulah grup WhatsApp sangat-sangat penting kepada kita. So yang mana yang belum masuk dalam grup WhatsApp diminta untuk masuk dalam grup WhatsApp, masuk melalui MyGuru. Saya dah buat link. Lagi satu untuk grup WhatsApp ni, saya nak pesan kepada kamu.
Kita saya benarkan kamu untuk kalau yang ada buat bisnes secara online, secara kecil-kecilan, bisnes boleh promote di grup WhatsApp. So kita sebagai kawan, kita sokonglah kawan-kawan kita yang nak cari pendapatan sampingan, yang nak tolong keluarga untuk sumber pendapatan, kita tolong. Kita support kawan-kawan kita. So saya benarkan kamu untuk buat iklan, untuk buat hebahan dalam grup WhatsApp kita. Dan juga untuk kalau ada apa-apa nak buat hebahan ataupun untuk nak tolong kawan-kawan kita yang nak buat survey ke apa, boleh juga guna grup WhatsApp kita lah. So kawan-kawan yang lain kena faham kena faham. Kita dengan cara ni mungkin kita akan dapat tolong kawan kita nak cari sumber pendapatan sampingan dan sebagainya. So saya benarkan. Okey, faham untuk ulasan webinar? Ini saya rasa tak ni sangat. Cuma kamu kena masuk webinar lah. Webinar tu mungkin nanti saya akan maklumkan tarikh dan berapa hari bulan yang kita akan laksanakan webinar tersebut lah. Okey, ada apa-apa soalan berkenaan dengan arahan tugasan? Tak ada. Tak ada. Doktor, saya nak tanya boleh? Okey, siapa ni? Saya Najihah. Nurul Najihah Yusuan. Najihah daripada fakulti mana? Saya daripada Fakulti Seni, Industri dan Komputer. Okey, tengok fakulti dah lupa, dah lama sangat tak datang kat sini kan. Okey, Saya Sem apa? Saya S3. Sem 3, okey. Saya nak tanya, Hmm. apakah slide tadi tu nanti doktor masukkan dalam My Guru ke tak? Untuk arahan tugasan tu? Ya. Ya, saya akan masukkan. Okay. Saya Itu je. tunggu final daripada penyelaras dan dia cakap on, saya akan masukkan lah. Okay, terima kasih doktor. Alright. Ada yang lain nak tanya? Doktor, Yes. saya nak tanya, tadi Siapa jaga? Win Liang. Yes. Oh, okey. Saya punya video sedang starting. Minta maaf. Okey, Win. Okay. Doktor, tadi saya punya wifi Okay. pukul 5 dia baru boleh jalan. Oleh itu saya tak dapat dengar yang pukul 4 sampai pukul 5 punya kelas. Saya harap Baru masuk hari pukul 5. Baru seminit. Baru saya masuk. Saya sangat marah tentang wifi saya juga. So Okey, tak apa. Okey, macam ni. Sebenarnya kita punya kuliah ni saya record. Nanti saya akan publish dalam saya punya dalam YouTube. Saya akan share link dalam kita punya grup WhatsApp nanti. Kamu boleh tengok balik lah. Kamu boleh rujuk. Okey. Terima kasih doktor. Saya akan publish dalam YouTube. So kamu nanti kena subscribe dan like, komen. Jangan lupa. Boleh. Tekan loncengnya. Gratis dong. I'm your attendance. Dia sini letak pukul 5 lah. Dan saya Tak apa. No problem. Okay. So untuk attendance sekali lagi saya nak ingatkan, kalau kamu masuk melalui My Guru, dia automatic akan detect tau. Automatic akan detect attendance. Tetapi saya percaya ada di kalangan kamu yang masuk melalui link yang kawan-kawan share sebab nak masuk melalui My Guru, mungkin internet dia tak apa nak okey kan. Jadi selepas ni kita akan lantik seorang ketua kelas dan mungkin kita akan cari alternatif lain. Kita buat Google Form ke tiap-tiap minggu untuk ambil attendance. Untuk yang mana yang tak dapat masuk melalui My Guru, kita akan ambil attendance sekali lagi melalui Google Form. So kita ada dua backup lah. Yang pertama My Guru dan yang kedua Google Form. Jadi selamatlah semua orang yang tak masuk melalui My Guru pun dia akan isi attendance. Kalau kita tak buat macam tu, nanti kalau tak masuk melalui My Guru dia tak detect. Jadi kamu takkan hadir sampai bila-bila, sampai minggu 14. Jadi problem kat kamu nanti tau. So kita buat alternatif lain, kita buat ni lah.
kita buat orang cakap Google Form lah nanti ya. Okey, terima Okey, so kasih. seterusnya ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Saya cuba untuk setting Google Meet lah minggu depan supaya tak terlalu berat. Tapi Google Meet tu satu lagi kita tak boleh nak record masalah dia. Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Dia kedekut sikit. Okey, sangat permintaan dia dah banyak. Dia tak nak lah. Okey. Kalau tak ada apa-apa, kalau dah faham semua, saya nak lantik seorang ketua kelas dan seorang penolong ketua kelas. Seorang ketua kelas dan seorang penolong ketua kelas. Kita buat pencalonan lah. Kita calonkan nama, lepas tu kita buat undian. Ataupun saya nak pilih je. Macam mana? Okey, macam inilah saya pilih ya. Saya pilih. Senang je tu. Saya pilih calon. Lepas tu kita buat undian. Okey. Calon yang pertama sebab dia on kamera ni daripada mula tadi saya tak tengok dia sampai sekarang dia masih on adalah Nurul Husna. Nurul Husna calon pertama dan calon yang kedua adalah Najihah Yuswan. Okey, dua orang ni. Dua orang ni kita undi untuk calon ketua kelas. Sebab kita belajar pengajian kenegaraan ni dia termasuk dalam sistem demokrasi. Apa semua kita kena amalkan lah kan. Demokrasi ya. So kita akan buat undian dan siapa yang menang. Keluar tu ha. Siapa yang menang dia akan jadi ketua kelas dan siapa yang nombor 2 dia akan jadi penolong ketua kelas. Dan ketua kelas ni dia ada kelebihan dia lah. Dia ada faedah dia ada kelebihan dia lah. Saya tak nak lah beritahu nanti kalau saya beritahu nanti berebut kalau nak jadi. So kita ada dua calon, Nurul Husna. Okey, calon pertama dan calon yang kedua adalah Najihah. So kita buat undian lah. Kita undi calon yang pertama dulu. Siapa yang undi Nurul Husna tekan 1. Saya buat kiraan daripada sekarang. 1, 2, 3, 4. 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ada lagi ke? Okey, kalau tak ada 30 orang 30 orang untuk calon yang pertama. Okey, untuk calon yang kedua Najihah Yuswan. Tekan nombor 2. Siapa yang pilih Najihah tekan nombor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada nombor 3 hampir tu. Ini dah salah guna kuasa ni. Ni undi ni ditolak. Yang lain saya tidur ni hujan-hujan ni. Okey, undian tamat lah. Jadi apa ketua kelas kita adalah
Nurul Husna dan penolong dia adalah Najihah. So terima kasih kepada pengundi-pengundi yang telah mengundi pemimpin kita untuk semester ni. So akan jadi pemimpin sampai 6 bulan lah habis semester untuk satu penggal. So terima kasihlah kerana nanti dia akan berkhidmat. Semoga terus berkhidmat dengan penuh cemerlang. Okay. So lepas ni mungkin ketua kelas mungkin akan set up Google Form untuk buat kehadiran lah untuk minggu ni. Dan kita akan kumpul sampai minggu ke-14 nanti kehadiran tu. Okay ya. So ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada, kita open kamera. Saya nak ambil gambar sebagai bukti ya, sebagai bukti. Kena ada. Open kamera. Okay. Saya nampak ada 2 orang je lelaki, 3 orang. Oh. Okay. Lagi. Okay, lagi. Oh, banyak ni. So, yang mana yang yang ada kamera bagus, Apple ke Mangga ke apa ke, bolehlah ambil gambar. Ya. So, nanti share kat dalam grup kita. Okay, sekejap Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Okay, sekejap. Oh, ni ada banyak lagi. Page 2. Okay, 1, 2, 3. Yang lain pun boleh ambil juga. Okay, alright. So, okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamat? Jaga diri, jaga SOP. Walaupun kita dah tiada sekatan rentas negeri apa semua, kena jaga. Sebab sekarang ni musim hujan. Jadi kalau nak pergi ke air terjun ke apa, kena berhati-hatilah. Saya jangan pergilah kalau musim-musim hujan ni, bahaya sebab takut kepala air. Jadi kena berhati-hatilah semua. Jaga diri supaya kita terhindar daripada sebarang penyakit, sebarang bahaya. Duduk kat rumah, tolong mak ayah buat kerja. Tolong masak bagi yang perempuan, tolong basuh. Bagi yang lelaki, tolong ayah buat kerja-kerja kat rumah dan sebagainya. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih doktor. Okay. Doktor. Thank you doktor. Bye bye doktor.
Okey. Bye. Keluar dulu.